Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali kita ke studio buat pertama kalinya selepas 4 bulan rasanya. Saya Amin Fuad bersama dengan saya punya rakan-rakan saya regular, Amir Arafat, Jufri dan juga Izzy. Hari ini kita dalam episod Debat Bola, kita nak bercerita tentang pasukan kebangsaan dan juga undian Piala AFF Suzuki yang bakal berlangsung akhir tahun ini, tak salah. Okey, Piala AFF Suzuki Malaysia diundi bersama pasukan Vietnam, Indonesia, Kemboja ataupun Cambodia dan Laos. Ini kumpulan B. Kumpulan A pula ada pasukan Thailand, Myanmar, Filipina, Singapura dan juga di antara pasukan Timor Leste dan juga Brunei. Aku tanya dulu saudara Izzy kita ni, kau puas hati dengan kumpulan Malaysia ataupun kau rasa sama je sebab ni pasukan-pasukan yang sama juga? Okey lah, kalau kau tanya aku, obviously aku akan jawab puas hati lah. Kan? Satu, pasal ada Indonesia. Kan? Jujur je kan? Pasal ada Indonesia. Seronok lawan Indonesia ni. Aku dekat mana pun tak kisahlah. Dia punya vibe, dia punya kemeriahan tu. Dia beza dengan lawan pasukan-pasukan lain. Macam, walaupun pasukan Indonesia, tak kisahlah. Lauk ke apa ke? Lauk ke, tak kuat ke apa. Nescafe ke? Kita nakkan yang Indonesia lah. happening tu kan. Kemeriahan tu kan. Itu yang aku rasa puas hati lah dengan grouping ni. Kan? Kau tengok kumpulan A keluar beli, yang mana kau rasa group of death kau rasa ataupun kumpulan maut lah? Kumpulan maut of course kalau nak dibezakan kumpulan A dengan kumpulan B, kumpulan yang Malaysia ni peluang dia aku rasa lebih ada 3 lah. Indonesia tu pun ada peluang juga walaupun di atas kertas nampaknya Vietnam dan Malaysia sepatutnya go through. Itulah 3 kekuatan. Aku rasa B tu lebih lah. B kan kita? Kita B ya. Kau rasa kekuatan kumpulan maut tu lebih kepada kumpulan B daripada kumpulan A? Macam mana kau Amir, kau rasa? Aku rasa lebih kepada kumpulan A. Kumpulan A kumpulan maut dah. Sebab aku rasa kat sana pun ada Filipina, sana pun ada Thailand, Myanmar. Maut yang mana yang maut dia? Dia letak Singapura ni. Singapura. Okey lah tu. Itu tak maut. Singapura second most menang dan title. Okay. Thailand paling banyak. Host pula. Host pula kan. Ada Thailand lagi. Kat sana yang paling banyak menang. Myanmar pun tak boleh dipandang enteng juga. Betul. So okey lah. So bermakna macam kau rasa kumpulan B Malaysia dengan Vietnam tu clear cut lah macam tu? Lebih kurang. Walaupun sebenarnya macam Izzy cakap, aku setuju Indonesia tak boleh dipandang bukan kau setuju yang Indonesia lauk kau cakap? tapi tak boleh lah dipandang enteng. Tapi aku rasa memang lauk pun. Okey, Ketua Jurulatih Malaysia Tan Cheng Ho memberi bayangan akan memanggil pemain muda ataupun pemain barulah dia cakap untuk kejohanan AFF kali ini. Ini juga untuk menghadapi persiapan kelayakan Piala Asia Mac depan yang tak habis lagi, yang kita akan bakal bertemu pasukan-pasukan untuk menghabiskan kelayakan Piala Asia ni kan. So ada juga tanggapan ataupun daripada penyokong ataupun daripada pemerhati mengatakan bahawa Tan Cheng Ho seharusnya memberi peluang kepada pemain muda dan AFF adalah platform terbaik untuk pemain lain beraksi. Sebagai contoh, macam sebelum ni kita boleh macam wujudkan macam Malaysia B lah lebih kurang. Ni siapa cakap ni Min? Ini penyokong lah. Penyokong. Kita bagi penyokong tanggapan. Malaysia ni dia nak sukan C pun menang. So kau setuju dengan cadangan ni ataupun kau rasa kita tak boleh ambil tak kena ambil serius Piala AFF ni? Untuk aku personally di peringkat untuk national team lah, bagi aku setiap tournament tu adalah tournament yang penting untuk pasukan negara. Tidak kisah Malaysia B ke ataupun senior team ke. Untuk AFF Suzuki ni aku rasa kita perlu kekalkan kita punya kelas. Sebab Malaysia ni dalam AFF Suzuki ni dia ada kelas tersendiri bagi aku lah personally. So tak boleh nak compare dengan Suzuki C. So kalau kau tanya aku lebih nak AFF Suzuki tu kita jaga kita punya kelas lah, kita punya status kat situ lah. Nak kalah dengan Indon lah tu. Sebab kita kumpulan tu hot enggak tu special kan. Jadi kita perlu kekalkan kita punya kelas kat situ lah bagi aku kan. Macam mana je wajar panggil budak-budak baru untuk test di Piala AFF? Okey, aku merasakan
soalan kau wajar tak wajar tu tak salah pun, dan untuk aku nampak lah semua bila dah keluar list yang terbaru 24 pemain ni macam ingat this is the squad yang akan Tan Cheng Ho bawa ke AFF pun. Untuk aku personally tidak pun. Yang 24 yang kita nak bincang lepas ni adalah lebih kepada dua friendly match ni, which is Tan Cheng Ho, Coach Tan sendiri nak try lah, trial a new player. Tapi aku sure macam Izzy cakap, vibe aku pun dah terasa vibe ni sebab kita dah tahu announcement dia kat Singapore. Izzy pun dah cucuk-cucuk Singapore. So aku rasa AFF ni aku ibaratkan macam ni lah orang kata Amerika Latin ada Copa America. Macam untuk kita, untuk Asia Tenggara, inilah Copa America kita. So siapa Brazil, Argentina, Vietnam dengan Malaysia. Betul tu untuk aku. Sebab apa? Aku ingatkan balik, ini edisi yang kelima kita, edisi yang orang kata 10 tahun lah. Last kita menang 2010, 2012 kita semi-final, 2014 kita final, 2016 kita kumpulan tak layak, 2018 kita final. Maknanya dalam 5 edisi, sekali champion, 3 kali final. So kita ni memang level orang kata Copa tu memang Brazil dengan Argentina final. Kita tu power dekat AFF tu sebenarnya. Macam kita tengok Thailand, dia tak ambil serius AFF. Dia akan hantar selalunya B team. Vietnam akan sentiasa hantar yang pasukan yang terkuat sebelum ini, tapi kita tak tahu juga edisi kali ni sebab dia agak pack, sebab dia ada kelayakan Piala Dunia. Wajar pasukan Malaysia ataupun kau bersama dengan diorang, kau rasa tempat ni untuk test player? Mungkin pada aku ada sedikit lain lah. Aku mungkin berpandangan lain sikit daripada diorang. Tak kisahlah nak kalah dengan Indon selalu menang dah pun. Sebab aku rasa sebab Indonesia pun, sebab apa aku kata tak boleh dipandang enteng tu, sebab skuad Shin Tae-yong ni, jurulatih baru daripada South Korea ni, yang dia ambil, kita tengok last 3 games diorang waktu World Cup qualifying yang tak ada apa-apa tu, yang kalah tu, kebanyakan player diorang semua player muda. Player macam Lili Pali, Irfan Bachim, Beto Gonçalves, Osa Saha, semua dah tak panggil. Dah tak main. Semua dah tak main. Dia masukkan semua player yang muda. Aku namakan sikit macam Osvaldo He, Egi Maulana, Ryuji Otomo, Penang FC, Asnawi Mangkualam. Lepas tu player JDT tu siapa tu? Syarian Abimayu. So ini dia banyak tau. Sebab last diorang awal tengah tahun hari tu diorang ada Piala Menpora 2021. Antara klub ada 17 tim. Antaranya ada 3-4 player lagi yang coach ni panggil, Shin Tae-yong ni panggil, because dia nak develop semua daripada young team. Bukan naturalisasi yang tak apa-apa lah. Kalau diorang dah boleh buat move tu, aku rasa why not kita bagi peluang kepada pemain muda ni jugalah. Indonesia 5 perlawanan terakhir, 4 kalah 1 seri. Seri dengan Thailand, kalah dengan Vietnam 4-0. Salah satu perlawanan lah. Seri dengan Thailand 2 sama. 2 perlawanan sebelum ni menentang Malaysia, tewas 2 kali dalam kelayakan Piala Asia ataupun Piala Dunia. Okey, jurulatih ni kita cerita pasal jurulatih Vietnam pula, Pak Hang-seo. Dia kata, saya rasa pasukan berada dalam bersama Vietnam adalah sama, dia cakap. Bagi dia tak ada apa-apa beza, dia cakap, kumpulan dia. Sebab dia kata mereka lawan yang sukar, katanya lah. Vietnam akan beraksi juga dalam kelayakan Piala Dunia yang macam kita cakap, dia orang ada schedule yang sibuk lah orang kata, menentang China, Oman, Jepun, Arab Saudi. Pasukan pilihan untuk juara Juf Vietnam? Of course Vietnam. Macam aku cakap, kita letakkan Vietnam adalah kita, sebab AFF adalah orang kata rantau Asia Tenggara. Dia adalah dia terbukti dari segi ranking dan dari segi permainan yang kita tengok, daripada kelayakan Piala Dunia dengan Piala Asia semua. Aku rasa Vietnam tetap menjadi favourite, walaupun mungkin dia tak macam, betul dia sibuk, mungkin dia tak berapa fokus, tapi macam aku cakap, tak ada pasukan yang hanya untuk hantar orang kata hanya untuk pelengkap jadual lah, dan lebih-lebih lagi daripada squad. Seperti biasalah pasukan-pasukan yang kira orang kata favourite ni lah, Malaysia, Vietnam, Thailand sendiri, bagi aku even Filipina pun aku rasa. Bagi aku Singapura pun mungkin akan ada buat kejutan sikit, sebab kali ni dia jadi tuan rumah. Kau rasa macam mana dengan pemilihan Tan Cheng Ho kali ni untuk menghadapi perlawanan persahabatan? Dengan line up yang panggilan 24 orang tu. Okay, personally kalau kau tanya aku sedikit ragu-ragu lah dengan kekuatan 24 pemain yang dipanggil itu. Tapi aku ada satu pemikiran yang positif, iaitu apabila Tan Cheng Ho memanggil muka-muka baru, aku rasa itu satu benda yang bagus. Sebab kita tahu pemain-pemain baru ni di perform di Liga Super, especially Al-Hafiz.
Baru-baru ini pun untuk Piala Malaysia pun Al-Hafiz ada skor, walaupun Penang tewas, tapi satu tu datang daripada dia. So kau boleh nampak impact pemain-pemain baru, muka-muka baru bila masuk ni, kita nak tengok macam mana pergi dia lah. And personally Tan Chee Ho dia nak cuba muka baru, namun harapnya pemain utama macam Arif Aiman, Corbin Ong ni semua hanya direhatkan lah, termasuk Safawi Sumarih ni semua, sebab dan harap dia orang boleh datang untuk menguatkan kembali Harimau Malaya lah. Mungkin ini salah satu cara Tan Chee Ho untuk membesarkan pool player. Tapi aku dah baca statement Tan Chee Ho, ada orang tanya kenapa panggil orang-orang ni. So dia jawab 2 point. Yang pertama dia bagi tahu dia nak cuba muka baru, which is itu yang aku bersetuju lah kan, yang aku rasa sangat positif. Yang kedua dia nak panggil pemain yang dah lama tak sarung jersey kebangsaan. Dia nak tengok balik pemain-pemain ni ada tak kata boleh membantu ke tidak pasukan national team ni sebelum dia bentuk yang betul-betul solid untuk menghadapi perlawanan, especially kelayakan Piala Asia. Mel, macam mana kau tengok yang muka-muka baru ni? Macam rata-rata semua muda kecuali Al-Hafiz dan Kalamullah. Macam Quentin, Syarul Nazim muda lagi, Mukairi, Hakimi Abdullah. Macam mana kau tengok? Aku rasa this is the list of players yang kita korang pun banyak kita banyak perbincangkan yang mana player-player ini tengah on form dalam peringkat kelab lah. Macam aku setuju dengan Izzy, aku nak tambah sikit yang mana player-player ni, satu dia tengah on form, yang kedua dia boleh tambah pilihan, option yang kita tak pernah ada. Sebagai contoh macam Hakim Abdullah, left winger yang traditional left winger yang kita tak ada sebelum ni. Kita selalu ada cut in punya. Jadi aku rasa itu satu option yang baru, pool player yang macam aku cakap tadi, dia menambahkan ruang. Ni antara player yang aku tadi question dengan kau, Offset, Akram Mahinan, which is, tapi bila aku fikir balik, betul juga dia tengah on form. Kau boleh tengok performance Cal City tu sendiri. Jadi player-player yang macam Quentin Cheng, kau tengok performance dekat Penang Betul. Pun agak baik. Pun agak baik. Jadi this is the pool of players yang mana aku rasa fresh face ni excited lah. Walaupun ada ragu macam Izzy cakap, takut-takut dah. Lawan Uzbek, lawan Jordan, lawan Pak Arab ni yang kita hantar ni badan, kau tengoklah kimia kecil semua badan tu kan, seram-seram tapi ada good lah, good. Macam Kalamullah ni adalah penjaga kedua terbaik dalam membuat penyelamatan di belakang Kevin Mendoza. Mungkin juga sebab KL banyak kena serang lah kan. Ada penyokong mempersoalkan pemilihan Guilherme Di Paula. Okey, adakah kita tiada pemilihan di bahagian penyerang? Kita tak ada pilihan, Jo. Jawab macam Bang Syukur. Bang Syukur. Tak ada. Okay, untuk jawapan ya atau tidak, memang benar lah. Ataupun sambung balik lah, Legenda Syukur ada tu bercakap benar lah. Memang kita tiada pilihan striker untuk striker tempatan striker tempatan yang di mana kita nak shortlisted. Kalau daripada kita tengok daripada list 24 pemain ni pun, aku rasa Soli adalah yang number 9 is betul-betul adalah Di Paula dengan Lukman. Tapi Lukman pun actually dia boleh main lebih kepada flat inside angle kan. So jadi memang untuk soalan kau tiada. Sumari tak boleh? Kalau ada Sumari, mungkin Sumari tu kena main banyak sikit game lah. Namun kita masih ada lagi pilihan penyerang, tapi di Liga Premier. Betul. Ni aku sebut nama-nama ni pemain muda Azhad Haras, pemain daripada projek FM MSN, meledak 8 gol. Nur Syamil daripada Kelantan FC 9 gol. Ni dia penyerang tempatan tertinggi di Premier League. Zakwan Adha Negeri Sembilan 7 gol. Juga bekas pemain kebangsaan lah. So macam Di Paula kita tahu banyak memanaskan bangku simpanan JDT, selain Syafiq Ahmad yang juga berada dalam kesebelasan utama menentang KL dalam perlawanan terakhir, tapi agak hamba jugalah persembahan dia kan. So aku cerita sikit Nur Syamil ni sebab penyerang tempatan yang menjaringkan gol paling banyak kan. Dia pernah menjadi penjaring terbanyak Liga FM dulu. Lepas tu bila dia menjadi penjaring terbanyak Liga FM, kerjaya dia naik. Dia dapat pergi, tak salah aku, Selangor, Penang, tapi sebab dia orang tu pakai player import juga, so dia terpaksa lupakan lah kan. So dia ada pergi PKNS, Melaka United, last dia kembali balik ke Kelantan lah, dan aku tengok dia tinggi juga, boleh tahan tinggi juga, dan seorang penyerang yang tulen lah macam Di Paula juga. Ini boleh dijadikan salah satu option, tapi ada orang mengatakan Liga Premier kualiti tidak sebaik Liga Super. Betul ke Izzy? Betul, aku setuju. Sebab kualiti Liga Super kita pun macam tu juga kan. Jadi ini lagi liga yang lebih rendah pun kau boleh tahulah dia punya kualiti tu macam so tak boleh panggil lah Syamil ni?
Tak, personally bukan tak boleh panggil, boleh panggil, tapi bagi aku macam dah terlewat sikit untuk panggil. Patutnya ada friendly match macam sebelum-sebelum ni ke, kalau ada boleh dipanggil awal sikit kot kan. Aku tak pasti, mungkin Tan Chee Ho tak perasan ke ataupun Tapi itulah pilihan kita pun tak banyak. Kan? Di Paula, Syamil ni mungkin yang Haras tu muda lagi, budak AMD. Personally kalau kau tanya aku, dengan formation yang Tan Chee Ho bawa, katakanlah dia kekalkan 4-5-1, kalau dia nak bawa Syamil tu dalam panggilan 24 pemain, bermaksud akan ada lebih kurang dalam 4 striker kat situ. Sedangkan Tan Chee Ho bermain 1 striker saja. So macam kau dah rugi beberapa posisi untuk kau bawa. Ada tak pemain yang kau rasa layak dipanggil tapi tak dipanggil oleh Tan Chee Ho? Aku rasa ada mungkin macam Darren Lock tu memang ada dalam list aku. Sebab aku memang tak komisi langsung lah kan di Paula tu. Baik bagi je peluang dekat Darren Lock. Dia pun dah umur dia pun dah matang, cuma dah peak kan. Mungkin Daniel Amir dan Arif Aiman lah, 2 player pada JDT. Arif Aiman memang dah ada dah. Cuma itu tak payah cerita lah. mungkin Daniel Amir lah kot. Daniel Amir Daniel Amir pun baru main semalam, lepas dah tak tahu bila last dia main. Aku pun tak tahu. Dia ada assist Sabawi kan. Tapi dia pun lama tak main. Ada tak nama lain? Syafiq Rahim? Aku pun nak sebut pemain muda, tapi kau dah sebut, aku rasa pun Syafiq Rahim Dia top assist kan. wajar juga dipanggil, pasal aku memang peminat dia. Peminat kucing lah. Peminat kucing kan. Tapi kalau untuk selain daripada Copot, aku rasa mungkin boleh panggil pemain Selangor, Alif Haikal. Okey. Alif Haikal. Pemain muda jugalah. Pemain muda lah. Sebabnya soalan kau tu merujuk kepada pemain muda. So, tak kisah apa-apa pemain lah. Tapi lebih macam itulah Alif Haikal ataupun Copot lah. Macam Safiq, dia top assist Yes, untuk top pasukan JDT. Betul. Sorry, ada nama ke? Ke nak sambung Safiq Rahim? Aku personally aku sebenarnya nak tengok sangat Nakso Insa tu sebenarnya. Okey, ni pun aku rasa aku tengok permainan kita masa kelayakan hari tu, macam kita tak ada satu DM yang macam boleh dictate yang boleh pegang lah. Aku rasa yang buat dirty work. bila aku tengok JDT, aku tengok Nakso tu, aku rasa kalau boleh lah diterjemahkan kepada skuad kebangsaan tu memang cantik. Tapi itulah, kita tak tahulah Siapa yang calon yang patut menggantikan? Itulah aku rasa patut panggil Nakso lah. Kalau Yelah, Nakso masuk kan, siapa yang patut kita tarik keluar? keluar tu di Paula lah. Sisi dah lain. Kita kalau dapat DM best. Aku rasa at that time patut Madon yang keluar lah. Madon memang tak ada. Tak, untuk sebelum ni. Yalah. Player sebelum ni, sebelum ni kan. Aku nak tambah lagi, itulah player yang aku rasa aku nak tengok. Aku memang nak tengok. Dia, betul. Pelik sebab dia merupakan pemain kesebelasan utama untuk pasukan JDT. Salah seorang pemain tengah yang terbaik dari segi pertahanan dalam Malaysia. Boleh bersaing dengan Akram Mahinan. Dan dia juga, ini statistik dia, Nakso merupakan pemain yang melakukan hantaran paling banyak dalam Liga Super, iaitu 1175. So aku tak tahu kenapa Nakso Insa tak dipanggil. Itu menjadi persoalan kepada Tan Chee Ho. Adakah Tan Chee Ho tak nak panggil, ataupun Nakso Insa sebenarnya senyap-senyap beritahu aku dah retire daripada international. Tukar nombor. Aku rasa kita dah sembang panjang pasal AFF dengan pasukan kebangsaan. Semua orang pun happy dah masuk balik studio. InsyaAllah kita kalau tak nak kena setting komputer. Alamak, rimat. Aku rasa aku punya video tu yang paling hancit kan dia. Aku balik tengok compare dengan diorang tu nampak macam mewah sikit. Aku memang Windows 98 punya lain. Tak ada gitu lah. Amir pun 3GP juga. 3GP ke? Baju dia, aku pasal dia pakai headphone baru. Gamer buat perut gamers So aku rasa terima kasih kerana menyokong kami. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Korang boleh bagi tahulah suggestion, mana tahu ada nama-nama yang kita orang tak sebut yang korang rasa ini wajar dipanggil ke apa ke kan. So korang boleh komen lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye bye. Ciao guys.